Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari, ulasan dan terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asridah. Kita masih kitabul iman. Dalam kitabul iman ni kita bab yang ketujuh sekarang. Bab yang ketujuh. Babun minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Babun minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab ketujuh termasuk sebahagian daripada iman, sikap seseorang yang suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Jadi sebahagian daripada iman ni, orang suka benda baik, hak saudara terima sebagaimana dia suka untuk dirinya dah. Okey. Huraian pada bab ni dah. Tujuan diadakan tajuk bab yang ketujuh ni dan perkaitannya dengan tajuk bab sebelum dan selepasnya. Dalam Sahih Bukhari, penting sangat kita kena faham tajuk bab. Ada buku khususnya oleh Maulana Zakaria Ilyas. Itu Abwabut Tarajim ni. Abwabut Tarajim. Jadi kita ngaji Sahih Bukhari, tak boleh kita terus pada sanad pada kita hadis lalu, kita kena faham tajuk bab dulu. Tajuk bab itu menyatakan pendapat Imam Bukhari dah. Pendapat Imam Bukhari itu pada tajuk. Dalil itu sebagai hujah kepada tajuk lah. Tak faham tajuk terus pada hadis, tak benar cara gitu dah. Kalau sebab itulah ada setengah ulama tak suka ringkas-ringkas kitab-kitab hadis, ulama-ulama hadis dulu ni. Sebabnya kadang tak sampai maksud pengarah kitab asal. Gitulah ceritanya. Bukan sekadar perbahasa kekuatan sanad, tapi perbahasanya kadang-kadang kalau Sahih Bukhari ni tentang tajuk dia, pendapat, nak cerita pendapat Imam Bukhari. Okay, tujuan diadakan tajuk bab yang ketujuh dan perkaitannya dengan tajuk bab sebelum dan selepasnya. Ia ada kait, ia berakar macam rata gitu dah. Hadis yang sebelum selepas yang berata kait-kait belakang dah. Jadi Imam Bukhari ni ia bukan buat tuh putus dengan sebelumnya, ia buat tu setai berangkai-rangkai dah. Seni orang zaman dulu tulis kitab, terutama Imam Bukhari dah, ada seni yang hebat dah. Di dalam bab-bab di bawah Kitabul Iman, Imam Bukhari seringkali meletakkan perkataan iman di tempat yang zahirnya menghendaki perkataan Islam. Dah. Seringkali letak perkataan iman zahir dia kita nampak perkataan Islam dah, tapi maksud iman dah. Di tempat yang zahirnya menghendaki perkataan Islam pula seringkali meletakkan perkataan iman. Benda yang kita nampak zahir hadis tu perkataan hendak perkataan Islam dah, tapi dia berbuah perkataan iman dah. Dah. Kadang-kadang kedua-dua perkataan itu didahulukan dan kadang-kadang pula dikemudiankan. Ada dah. Ada kadang-kadang berdahulu Islam, kadang-kadang didahulu iman dah. Macam-macam lah. Tafannun, ini kemahiran, kepelbagaian seni ni. Tafannun ni maksudnya seni yang kepelbagaian lah. Tafannun Bukhari lah yang mendorong beliau melakukan semua itu agar kitabnya ini tidak menjemukan para pembaca. Kitab tinggi tak boleh baca tu ada seni dia, ada seninya. Selain itu di sana mesti ada sesuatu yang sepatutnya menarik perhatian pembaca hadis. Oleh kerana Rasulullah SAW menyebutkan la yu'minu dahulu dalam hadis baginda. Bukhari merasakan elok kalau perkataan iman disebutkan dahulu dalam tajuk bab yang dibuatnya. Dalam hadis yang ke-12 sebelum ini, sebelum ni hadis ke-12 bab ke-6 lah. Dia kata tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tidak tersebut perkataan Islam atau iman. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam tak ada sebut iman, Islam atau iman. Sama ada di hadapan atau di belakang. Tetapi perkataan Islam ada tersebut dalam pertanyaan sahabat. Ayul Islamu afdal, gitulah. Kerana itulah Imam Bukhari mengkemudiankan dalam tajuk bab. Di dalam tajuk babnya Bukhari menyebutkan perkataan Islam. Kerana perkataan itu tersebut dalam pertanyaan sahabat. Di samping perbuatan memberi makan dan memberi salam juga termasuk dalam amal zahir yang lebih relevan dengan Islam. Oleh kerana hadis ke-13 membicarakan tentang iman dan cinta atau suka, dan kedua-duanya berkaitan dengan hati, Imam Bukhari menyebutkan perkataan iman di dalam tajuk bab yang ketujuh di atas. Bab ketujuh kita ni disebut perkataan iman lah.
Daripada segi kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya dan selepasnya, maka seperti telah disebutkan sebelum ini, bahawa bab ketujuh merupakan tahap kesempurnaan iman yang ketiga. Tahap tujuh ni, bab ketujuh ni cerita iman yang lebih sempurna lah. Tahap ketiga. Sudah semak sekali lagi perbincangan tentang tahap-tahap kesempurnaan iman pada nota 199 yang lalu. Kita tak bincang lah, mendahat lepas dah. Maksudnya ada tahap-tahap. Ini tahap ketiga lah. Kalau tajuk bab sebelum ini bercerita tentang memberi makan dan memberi salam. Maka tajuk bab ketujuh ini pula bercerita tentang sebab yang mungkin mendorong seseorang memberi makan kepada orang lain. Ia tentunya rasa cinta yang ada padanya atau perasaan sukanya kalau orang lain juga mendapatkan apa yang diperolehinya. Jadi hati perut yang bersih, iman yang bersih, jiwa yang bersih, Islam yang kuat, dia akan cinta. Akan suka orang lain terima sebagaimana. Dia boleh makan nasi kerabu yang sedap, dia suka kalau orang lain boleh topeng. Dia beli kau sedekah, boleh makan kau. Supaya merasa sama-sama nikmat yang diperolehi dia. Gitulah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 57, Umdatul Qari jilid 1 muka 139, Kasyful Bari jilid 2 muka 1. Nasrul Bari jilid 1 muka 21. Itu rujukan je. Itulah hebatnya orang yang mana memberi makan pada orang lain lah. Makan ke apa ya? Termasuk juga suka orang mendapat apa yang diperolehinya. Kalau boleh masjid, dia suka orang bawa sekapur pakai pakai masjid dia. Kalau dia beli masjid untuk sebagai ex-menteri ke apa, dia suka rakyat pun naik juga masjid. Gitulah kurang dah. Kita apalah tu tentang huraian tajuk bab baru dah. Sekarang ni kita nak masuk hadis musnad ni. Hadis yang ada sanad ni dah. Bukan hadis muallaq, hadis tergantung ni. Sokong sajalah. Musnad ni hujah sebenarnya Imam Bukhari dah. Hadis yang ke-13, bukan 12, hadis yang ke-13 dah. Haddatsna Musaddad qala haddatsna Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Musaddad. Meriwayatkan pada kami, katanya Yahya, meriwayatkan pada kami daripada Syu'bah bin Al-Hajjaj, daripada Qatadah. Qatadah bin Di'amah daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Syu'bah juga meriwayatkan daripada Husain al-Muallim. Katanya Qatadah telah meriwayatkan kepada kami daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Tu hadis dia lah. Tu hadis barulah kita bincang berdata perawi dan maksud dia lah. Maksud huraian dia. Okey, seterusnya Musaddad. Biar datang Musaddad bin Musarhad. Beliau ialah Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Murabal bin Arandal bin Sarandal bin Gharandal bin Masak bin Mustawrid al-Asadi. Kunyah Musaddad ialah Abul Hasan. Ibn al-Jawzi dan lain-lain mengatakan Musaddad dan Musarhad itu adalah gelaran mereka. Nama sebenar Musaddad ialah Abdul Malik dan nama sebenar Musarhad ialah Abdul Aziz. Ini pendapat Ibn al-Jawzi dah. Musaddad meriwayatkan hadis daripada Hamad bin Zaid, Ibnu Uyanah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Husain, Abu Awanah, Juwairah bin Asma' dan lain-lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula ialah tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Daud, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Abu Zur'ah, Ismail bin Ishaq. Musaddad adalah perawi yang siqah, teguh, hujah lagi hafiz. Di Basrah bilalah orang yang mula-mula sekali menulis kitab musnad. Basrah tu dia mula-mula tulis lah. Dalam Kutubus Sittah tidak ada perawi bernama Musaddad selain beliau. Musaddad meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 228 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 39, Taqrib at-Tahzib muka surat 538, Tahzib al-Kamal jilid 7 muka surat 447, Khulasa al-Khazraji muka surat 390, Kasyful Bari jilid 2 muka surat 2. Habis bercerita tentang Musaddad bin Musarhad.
Musaddad meriwayatkan pada kami, katanya Yahya. Siapa dia Yahya? Berdata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau ialah Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan Al-Taimi Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan adalah imam, hafiz, hujjah dan seorang yang disepakati semua orang tentang kehebatan dan ketukahannya dalam bidang hadis. Beliau menerima dan meriwayatkan hadis daripada Yahya Al-Ansari, Muhammad bin Ajlan, Sufyan As-Sari, Ibnu Abi Zi'b, Imam Malik, Syu'bah dan lain. Tokoh-tokoh besar yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula antara lainnya ialah Imam Sufyan As-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah, Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ishaq bin Rahawayh, Abu Bakar bin Abi Shaybah dan lain-lain. Yahya bin Ma'in berkata, selama 20 tahun Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengkhatamkan Al-Quran tiap-tiap hari. Itu kata Yahya bin Ma'in. Ishaq bin Ibrahim Ash-Shahidi berkata, saya selalu melihat Yahya bin Sa'id bertelekan, meninggi pada menara masjidnya selepas sembahyang asar dalam keadaan berdiri. Di hadapannya Ali bin Al-Madini, Asy-Syazakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain lagi. Anak murid dia ni. Ada dia ni. Hebatlah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni anak murid dia orang-orang hebat ni. Yahya bin Ma'in pun anak murid dia ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni. Mereka bertanya beliau tentang hadis-hadis sehingga ke waktu maghrib. Dah lepas asar apa maghrib duk mengaji ni dia. Beliau tidak menyuruh mereka duduk. Mereka juga tidak berani duduk kerana gerun dengan kehebatannya dan kerana sangat menghormatinya. Beliau diri mengajar dah. Anak murid pun diri juga. Boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab hadis memasukkan hadis-hadisnya ke dalam kitab mereka. Yahya bin Sa'id Al-Qattan lahir pada tahun 120 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah. Dah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 140, Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 muka 94, At-Tawdih jilid 2 muka 509, Taqrib At-Tahzib muka 591, Kashful Bari jilid 2 muka 2 hingga 3. Habis itu. Jadi katanya Yahya meriwayatkan pada kami daripada Syu'bah bin Al-Hajjaj daripada Qatadah. Qatadah bin Di'amah daripada Anas ni. Okey, berdata Qatadah. Beliau ialah Qatadah bin Di'amah bin apa dua kali ni, bin Qatadah bin Aziz bin Amr bin Rabi'ah bin Al-Haris bin Sadus bin Syaiban As-Sadusi Al-Basri. Kunyahnya ialah Abdul Khattab. Qatadah adalah salah seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Dia buta semenjak kelahirannya. Dari kalangan sahabat, Qatadah telah mendengar hadis daripada Anas bin Malik, Abdullah bin Sarjis dan Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Jadi dah anak Anas bin Malik. Dari kalangan tabi'in pula beliau telah mendengar hadis daripada Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Basri, Abu Usman An-Nahdi, Muhammad bin Sirin dan lain-lain. Orang-orang yang menerima hadis daripadanya pula terdiri daripada tokoh-tokoh yang hebatlah seperti Sulaiman At-Tami, Ayub As-Sakhtiyani, A'mash, Syu'bah, Al-Auza'i dan lain-lain. Tabi'in dah. Para ulama telah bersepakat dan bersetuju ijma' tentang kehebatan Qatadah, kelebihannya, kesiqahannya, keteguhan ilmunya dan hafalan serta ingatannya yang sangat luar biasalah. Tu Qatadah ni. Imam Az-Zahabi berkata Qatadah adalah seorang hafiz, siqah dan teguh ilmunya. Tetapi beliau mudallis. Masalah mudallis ni susuk puca, susuk perawi dah, nama perawi. Jadi katakan berfahaman Qadariyah. Qadariyah dah berat Qadariyah ni. Tengok nampak kata kafir dah. Tak apalah, tuduh dah sebenarnya. Ada benda-benda meh-meh sikit. Sebenarnya tidak semua kadang-kadang. Walaupun begitu, para pengarang kitab-kitab sahih tetap mempercayainya dan menganggapnya sebagai hujjah. Terutamanya apabila beliau meriwayatkannya secara tahdis dengan lafaz haddasana dan haddasani atau haddasani. Jadi orang pakak terimalah kalau sebut haddasana ni tak ada tadlih. Kenapa saya betul dengar ni? Boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab hadis meriwayatkan hadis-hadisnya dalam kutub sittah. Tidak terdapat seorang pun perawi bernama Qatadah dari kalangan tabi'in dan tabi'in selain beliau. Jadi kalau kitab sittah kalau sebut Qatadah tu dia dah, tak ada orang lain dah. Sama ada tabi'in atau tabi'in, dia sahaja dah. Qatadah meninggal dunia pada tahun 117 Hijrah ketika berumur 50 tahun. Mati muda lagi kira dah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 140, Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 muka 94, At-Tawdih jilid 2 muka 507 hingga 508,
Mizanul I'tidal jilid 3 muka 335, Tazkiratul Huffaz jilid 1 muka 124, Tahdzibul Kamal jilid 23 muka 517, Kashful Bari jilid 2 muka 3 hingga 4. Itu tentang Qatadah. Qatadah bin Ni'mah lah, daripada Anas, daripada Nabi SAW, dan Syu'bah juga meriwayatkan daripada Husain al-Muallim lah. Dan apa dan sini? Antara riwayat mutaba'ah dan riwayat ta'liq. Ini mutaba'ah. Dan daripada Husain al-Muallim adalah terjemahan kedua kepada wa'an Husain al-Muallim ni. Dan daripada Husain al-Muallim. Waw pada wa'an tu tak? Waw tu pada wa'an adalah waw ataf. Ma'tuf alaihnya ialah Syu'bah. Ma'tuf alaihnya ialah Syu'bah ni. Kena tu lah. Maksudnya sekali ni dan siapa dia? Syu'bah dan siapa-siapa dah. Jadi bersama-sama dengan selepas tu Husain Muallim tu. Syu'bah lah dah. Takdirnya an Syu'bah wa Husain kilahuma an Qatadah. Artinya ialah Yahya bin Sa'id. Selain meriwayatkan daripada Syu'bah, meriwayatkan juga daripada Husain al-Muallim. Jadi ada sokongnya, ada mutabak, ada yang ikut sama dah, kuat sikit dah. Jadi Yahya bin Sa'id dia dengar daripada dua orang tok guru. Pertama tok guru dia Syu'bah, yang kedua tok guru dia Husain Muallim. Jadi lagi kuatlah riwayat tersebut dah. Dan mereka berdua meriwayatkannya daripada Qatadah. Lagi kuatlah, nak cerita lagi kuat. Lepas tu persoalan yang mungkin timbul di sini ialah kenapa Imam Bukhari tidak menggunakan ha tahwil sahaja untuk menyatakan pertukaran sanad. Sebaliknya beliau menggunakan huruf ataf. Tak guna ha tahwil lah, tapi guna ataf waw lah. Waw dah. Dan ada tiga jawapannya, ada tiga jawapan ulama cuba jawab lah. Pertama, kerana ada perbezaan di antara riwayat Syu'bah daripada Qatadah dengan riwayat Husain al-Muallim daripada Qatadah. Ada beza sikit dah. Riwayat Syu'bah daripada Qatadah, riwayat Husain Muallim daripada Qatadah. Walaupun yang mutaba'ah makna yang hampir sama, tapi ada beza dah. Syu'bah meriwayatkan daripada Qatadah secara an-anah. Itu beza je dah. Bukan lafaz dia tapi an-anah dah. Dan Syu'bah daripada Qatadah secara an-anah. Sedangkan Husain Muallim meriwayatkan daripada Qatadah secara tahdits. Jadi tahditsnya kuat lah. Betul-betul dengan hadasana. Kerana guru beliau ialah Musaddad sebenarnya telah mengemukakan dua saluran riwayat di atas secara berasingan. Bukhari sahaja mengemukakan kedua-duanya di satu tempat menggunakan huruf ataf supaya riwayat yang sama tidak berulang dua kali. Maknanya dua saluran sahaja dah. Jadi tak payah berulang banyak guna huruf ataf. Nama dah sikit dah. Yang ketiga, oleh kerana riwayat huruf ataf tu dan maksudnya dan. Oleh kerana riwayat Syu'bah daripada Qatadah secara an-anah, ia boleh mewahamkan sanad yang terputus, inqita' as-sanad. Kita boleh tuduh ragu-ragu lah mungkin putusnya pasal dia masalah dia tak dia ada apa kata an-anah dia tadlis. Takut dia ni mudallis. Kerana Qatadah terkenal sebagai perawi yang mudallis. Jadi dia ni perawi mudallis Qatadah. Jadi kalau dia cerita sebagai tanpa sokongan, takut ragu-ragu lah. Tak kata sahih tu payah sikit dah. Dengan menggantikan riwayat Husain al-Muallim secara tahdis boleh menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul itu. Takut dia tusuk perawi, tidak mungkin lah. Sebab dia betul serupa dengan riwayat daripada Husain al-Muallim dah. Tok guru dia hampir sama dah. Tiga sebab inilah yang menghalang Bukhari daripada menggunakan ha tahwil di sini dah. Kerana ha tahwil mengisyaratkan pada persamaan bentuk riwayat dua orang murid yang berbeza. Pendapat setengah pensyarah Sahih Bukhari yang mengatakan saluran riwayat Husain al-Muallim mu'allaq adalah salah. Salah lah. Ia juga mausul bersama dengan sanad yang telah tersebut sebelumnya. Abu Nu'aim juga dalam mustakhrajnya meriwayatkan daripada Ibrahim al-Harbi daripada Musaddad. Guru Bukhari daripada Yahya bin Sa'id al-Qattan daripada Husain Muallim daripada Qatadah daripada Anas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa belakang hak bawah tu. Ini beza sikit daripada Husain Muallim daripada Qatadah. Kemiskinan sekali lagi timbul kerana Qatadah juga meriwayatkan hadis ini daripada Anas secara an-anah pula dah. Daripada sahabat tak an-anah. Sedangkan Qatadah terkenal sebagai perawi yang mudallis. Jawapan bagi kemiskinan ini ialah Imam Ahmad dan Nasa'i dalam riwayat masing-masing menyebutkan dengan jelas tentang Qatadah mendengar hadis ini daripada Anas. Dah disebut.
Adalah riwayat Nasa'i lah, Ahmad dan Nasa'i. Dengan itu tiada lagi apa-apa masalah berhubung dengan tadlis Qatadah. Jadi an dia tu masuk tetap bermaksud dengan betul-betul dah, bukan ada orang tengah situ dah. Sebenarnya riwayat Syu'bah daripada Qatadah sahaja, walaupun secara an-anah sudah menjamin Qatadah tidak mengamalkan tadlis. Syu'bah daripada Qatadah ni. Tak hadis. Dalam meriwayatkan hadis Anas di atas. Ini kerana Syu'bah adalah seorang yang sangat keras dalam masalah tadlis. Syu'bah ni suhu, dia betul ni kata tadlis lah. Tak ayat perawi dengan jelas ni. An ni dia tak suka. Tiba dia meriwayatkan daripada Qatadah lah. Maksud dia terima benda tu. Dia cek dah lah. Syu'bah cek dah mak. Betul-betul Qatadah dengar, bukan dia tadlis lah. Beliau sama sekali tidak akan menerima riwayat Qatadah yang mudallas. Jadi riwayat ni terima sebab dia bukan ada tadlis lah. Antara kata-kata celaan Syu'bah terhadap tentang tadlis yang dinukilkan oleh para ulama hadis. Jadi ulama hadis ni kupu-kupu kata-kata Syu'bah yang sangat anti kepada tadlis. Susuk pucuk, susuk perawi lah. At-tadlis akhul kadzib. Bermaksud tadlis adalah saudara dusta. Adik-beradik nipu dah. Yang kedua, la an aqa'a min as-sama'i fa anqa'a ahabbu ilayya min an udallisa. Bermaksud aku jatuh dari langit lalu hancur lebih baik lagi bagiku daripada melakukan tadlis. Yang ketiga, Syu'bah kata apa? Li an azni ahabbu ilayya min an adlisa. Bermaksud aku berzina lebih baik lagi bagiku daripada aku melakukan tadlis. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 67, Umdatul Qari jilid 1 muka 141, Irsyadus Sari jilid 1 muka 107. Al-Kawaikib ad-Daruri jilid 1 muka 9, Muqaddimah Ibn Salah muka 45, Tadribur Rawi jilid 1 muka 228, Syiarul A'lam Ibn Bala jilid 7 muka 210 dan 220. Tazkiratul Huffaz jilid 1 muka 145, Kashful Bari jilid 2 muka 55 hingga 6. Nasrul Bari jilid 1 muka 222 hingga 223, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 214. Tu rujuk dia lah, siapa-siapa nak cek lah. Habis itu dah. Mana tadi? Dan Syu'bah juga berakal daripada Husain al-Mu'allim, katanya Qatadah. Qatadah telah meriwayatkan pada kami daripada Anas. Daripada Anas. Okey, sebelum tu Husain Mu'allim itulah. Beliau ialah Husain bin Zakwan al-Mu'allim al-Basri. Beliau meriwayatkan hadis daripada Qatadah, Atta' bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibn Umar dan lain-lain. Ramailah dia riwayat dia. Qatadah, Atta' bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibn Umar dan lain-lain. Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yazid bin Harun dan lain-lain pula adalah antara murid beliau. Orang bersahabih ni ya. Jadi anak murid dia hebat semua alim. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim An-Nasa'i dan lain mengatakan Husain seorang perawi yang siqah. Hafiz Ibn Hajar berkata ni kerah ni Abu Hatim yang hebat, tapi terima dah. Hafiz Ibn Hajar pula berkata Husain siqah, tapi kadang-kadang berlaku waham padanya. Husain Mu'allim meninggal dunia pada tahun 145 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 140, At-Tadih jilid 2 muka 508 hingga 509, Tahdzibul Kamal jilid 6 muka 372 hingga 373, Kashful Bari jilid 2 muka 4. Seterusnya Bidata Anas bin Malik lah. Meriwayatkan pada kami daripada Anas. Bidata Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghunnum bin Adi bin An-Najjar Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya ialah Abu Hamzah. Gelar dia, kunyahnya pok pada siapa dia dah. Jadi Abu Hamzah. Anaknya Hamzah lah dah. Anas bin Malik seorang sahabat yang terkenal kerana kelebihan dan keutamaannya. Antara kelebihan beliau ialah sempat berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ni jadi macam hamba lah. Padahal dia bukan hamba. Jadi dia ni macam khidmat pada dia selama 10 tahun macam hamba dah. Kerana beliau digelar dengan khadam khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu penghormatan kepadanya. Khadam ni macam tu orang apa? Tukar tu lah dah. Macam orang gaji gitu kita kata dah. Yang macam hamba lah dah. Jadi dia orang gelar dia khadam khusus Nabi dah. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 1286 hadis telah diriwayatkan daripadanya. Banyak dah. Lepas apa kata Imam Bukhari. Lepas Bukhari. Lepas Abu Hurairah dah.
Sebanyak 1286 hadis telah diriwayatkan daripadanya. 168 daripadanya diambil oleh Bukhari dan Muslim. 83 hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim. Sementara 71 hadisnya pula diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Ummu Sulaim adalah ibu Anas. Ummu Sulaim ni ibu Anas lah. Ummu Sulaim pernah meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan kebaikan untuk anaknya Anas. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkatan pada harta, anak pinak dan umur Anas. Hasilnya ialah Anas telah mendapatkan umur yang panjang lah. Dalam kesihatannya umur sangat panjang lah Anas ni. Beliau baru meninggal dunia setelah berumur lebih 100 tahun. Lebih 100 tahun lebih baru meninggal dah. Anas adalah sahabat Rasulullah SAW yang pada akhir meninggal dunia di Basrah. Anak cucunya pula begitu ramai. Sehingga pada ketika Hajjaj bin Yusuf datang ke Basrah saja, Anas sempat melihat hampir 100 orang anak cucunya. Jadi, dia tu, Hajjaj Yusuf bagi ke Basrah tu, tengok anak cucu dia saja beratus-ratus orang dah. Telah meninggal dunia. Anas sempat melihat 100 orang anak cucunya telah meninggal dunia. Tengok anak dia, tengok cucu dia meninggal dunia 100 orang. Harta Anas juga diberkati oleh Allah kerana kebunnya berbuah 2 kali setahun. Dia pelik daripada orang dah. Berbeza dengan kebun orang lain yang berbuah hanya sekali setahun saja. Anas bin Malik meninggal dunia di Basrah pada tahun 93 Hijrah ketika berumur 103 tahun. 103 tahun baru meninggal dunia. Jenazahnya dimandikan oleh Muhammad bin Sirin dan dikebumikan di dalam kotanya yang terletak kira-kira 5 batu dari bandar Basrah. Muhammad bin Sirin mandi dia. Dia pula dikebumikan di mana? Kota Basrah juga dah. 5 batu dari bandar Basrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 40 atau dia jilid 2 muka 506, Tahzib al-Asma' wal Lughah jilid 1 muka 107, Tahzib at-Tahzib jilid 1 muka 378 hingga 379, Kashful Bari jilid 2 muka 4 hingga 5 lah. Okey, habis itu sekat tu kali dah. Lepas ni kita bagi dia bersabda tidak beriman seorang daripada kamu selain dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Jadi, tu syarah panjang kali dah. Kalau 14 kita sampai ni kali. Adalah kat tu dah. Kat mana letak ni? Dia sekat tu wallahu a'lam subhanakallahumma hamdika subhanakum dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung sikit, ingat ke panjang sikit ya. Lagi dah nak habis hadis ke-13 dah, bab ke-6 hadis ke-13 ni. Bab ke-7 hadis ke-13 ni kita sepatutnya habislah sikit dah. Tadi Anas daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Tidak beriman seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Syarah hadis dia 214 ni lah. Penafian iman oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak harus difahami, tidak boleh kita faham sebagai penafian total. Dengan arti orang yang tidak bersifat seperti yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukan lagi seorang Muslim atau ia sudah jadi kafir dengan sebabnya dia murtad ke apa tidak dah. Penafian di sini menurut ahli sunnah wal jamaah. Ni bukan memang ni penafian ini menurut ahli sunnah wal jamaah mestilah difahami dengan salah satu daripada dua makna berikut. Pertama, menafikan kesempurnaan iman. Artinya ialah orang yang tidak bersifat sebegitu tidak sempurna imannya. Yang kedua, ia hanya merupakan penggunaan satu metod ilmu balaghah yang popular saja, iaitu tanzilun naqis manzilatul ma'dum. Mengira sesuatu yang kurang itu sebagai tiada saja dah. Dia nak ayatnya kurang iman dah. Tapi dia kecek dah. Mung ni 1000 kali dah. Ayat pun tak faham lah ataupun sejuta kali ayat dah. Bukan nak ayat gitu. Nak ayat sejuta kali sungguh ayat dah. Tapi nak ayat bunyinya nak ayat kurang faham, lambat faham ke apa dah. Ni begitu juga dah. Bukan nak ceritanya tak ada email dah. Layuk punya tidak beriman kamu kau tidak beriman dah. Orang-orang gini-gini. Tapi nak ayat punya kurang email dah.
Mengira suatu yang kurang itu sebagai tiada sahaja dia. Tujuannya adalah mengingatkan orang akan maksud sebenar menjadi seseorang mukmin. Maksud sebenar nak jadi mukmin yang sejati, mukmin sebenar ni gini. Apalah arti seorang mukmin kalau sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak ada padanya. Seseorang memang tidak layak pun memakai gelaran mukmin jika tidak mempunyai sifat seperti itu. Tidak ada bezanya mukmin seperti itu dengan bukan mukmin. Itulah. Itu berapa pasal? Dah. Suka untuk saudaranya. Tidak beriman kalau dia tidak suka. Saudara itu memang benda baik lah. Teki ke apa. Okey, yang ke-215 pula. Poin ke apa? Ada berapa maksud hadis ini? Antara baru syarah hadis. Antara lainnya ialah seseorang mukmin yang sempurna imannya akan suka dan bergembira jika saudara seagamanya memperolehi apa-apa yang baik berupa kejayaan, berupa keuntungan, berupa kemuliaan dan lain-lain seperti ia sendiri suka dan gembira jika memperolehinya. Dia suka beli kereta, suka saya beli kereta dah. Dia bukan dengki je. Dalam hatinya langsung tidak ada ruang untuk perasaan dengki, hasad dan iri hati terhadap saudara seagamanya. Itu maksud hadis lah. Itu mukmin yang sempurna iman lah. Yang kedua, sesetengah ulama berpendapat maksud hadis ini ialah jika seorang meminta pandangan atau saranan anda, pendapat anda lah, cadangan anda, apakah saranan yang sepatutnya anda berikan untuknya? Jawabnya ialah apa yang anda sendiri suka dan mahukan, sekiranya anda yang berada di tempatnya. Jika dia berurusan dengan anda hendaklah melayaninya seperti mana anda sendiri suka melayaninya. Jadi suka ke tempat kita ni, seolah kita tu dia tu kita dah. Ada saudara kita tu, depan kita tu dia adalah kita dah. Kita nak orang layan kita dengan baik. Dah begitu kita layan saudara kita sebagaimana kita anggap saudara kita tu macam kita dah. Jika dia berurusan dengan anda hendaklah melayaninya seperti mana anda sendiri suka dilayaninya. Orang yang mengamalkan hadis ini akan berfikir setiap kali hendak berurusan dengan orang lain. Dia akan berfikir bahawa kalau aku berada di tempatnya, adakah aku suka dibuat sebegini dah. Kalau suka bolehlah teruskan. Kalau tidak suka, janganlah diteruskan. Yang ketiga dah. Maksud hadis dah. Mukmin atau Muslim yang sempurna ialah orang yang meleburkan egonya di hadapan kepentingan saudara-saudara seagamanya sehingga mereka menjadi seperti dirinya sendiri. Mukmin atau Muslim yang sempurna. Orang yang lebur ego dia. Ego yang tak ada ego. Di hadapan kepentingan saudara-saudara seagamanya. Seperti dia diri jadi seperti dirinya lah. Mereka tu seperti dirinya lah. Yang keempat, sebagaimana kamu punya perasaan suka dihormati, dilayani secara adil, dihargai atas suatu usaha baik yang dilakukan, diberikan hak-hak yang sepatutnya diterima, diberi kebebasan yang sebenarnya, dipandang mulia, disayangi dan lain, begitulah juga kamu suka untuk saudara seagamamu. Hadis ini adalah salah satu daripada 5 hadis utama pilihan Imam Abu Hanifah. Ia juga salah satu daripada 4 hadis utama pilihan Imam Abu Dawud. Hadis utama dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 mushaf 57 hingga 8, Al-Kawakib ad-Darari jilid 1 mushaf 95 hingga 9, At-Tawdih jilid 2 mushaf 511 hingga 512, Kashful Bari jilid 2 mushaf 6 hingga 9, Nasrul Bari jilid 1 mushaf 222. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.